saya nak share sikit. Ada 4 perkara yang kita kena buat sebelum yang saya nak kongsilah dengan orang ramai semua. Yang kita harus buat, yang saya nak ramai-ramai pun buat sebelum kita tidur. Sebelum kita tidur, perkara pertama yang kita kena buat, jangan tidur selagi kita tak buat ni. Kita kena ambil masa, kita kena selesaikan segala konflik kita dengan manusia-manusia lain. Maksudnya kalau kita ada masalah ke, kalau kita ada benci dengan orang, kalau ada tengah bergaduh ke, ambil masa sebelum lelap mata tu cakap, ya Allah Tuhanku, aku dengan ikhlas hati ni, ya Allah, aku dengan sejujur, from the bottom of my heart, I want to forgive this person, si Polan ni yang memang mengutuk aku, yang memfitnah aku, yang suka maki hamba mak ayah aku nak maafkan dia, ya Allah. Mungkin hari pertama buat kita tak ikhlas, mungkin hari kedua, hari ketiga dan seterusnya, lama-lama hati kita akan ikhlas untuk maafkan dia. Pepatah Inggeris kata fake it till you make it. Fake it until you make it. Mana tahu kan kuasa Allah kan. Jadi perkara kedua, jangan tidur selagi kita tak selesaikan segala kewajipan kita dengan Allah. Maksudnya jangan tidur selagi kita tak sembahyang Isyak. Orang balik malam habis kerja, malam dah penat, dah alamak letih, tak mandi, tak apa, terus tidur. At least ambil air sembahyang, bagi segar sikit dan solat Isyak. That is at the least you could do. Kewajipan kita dengan Allah. Yang ketiga, sekejap saya masih ingat. Okay, yang ketiga, make time. Maksudnya macam ni. Yang ketiga, jangan tidur selagi kita tak ambil masa dengan Allah SWT. Ini yang paling saya suka sebenarnya. Saya paling saya penat pun, Amin. Paling saya penat, saya syuting daripada pagi sampai malam, saya akan ambil masa sekurang-kurangnya 3 minit. Saya akan duduk dalam bilik seorang-seorang. Saya akan bercakap dengan Allah. Bercakap dengan Allah bukan dalam bentuk doa yang formal. Bercakap macam kita cakap dengan kawan. Okey, saya nak tanya sebab banyak orang muda kat sini, kalau ada kekasih hati, malam-malam sebelum tidur mesti nak call ataupun paling-paling nak WhatsApp ataupun SMS. Good night, gini buat cakap. Buat apa tu? How was your day? My day was okay. I went to macam tak pun call. How was your day? I pergi sini dari pagi ni, lepas tu I kena tinggal flight, lepas kena tinggal flight I jumpa orang jumpa ni. Nganyi nampak. Gitulah. Siapa awak tinggal flight? Kita bercerita dengan teman rapat kita tentang apa terjadi dalam hari kita seharian. Lama kelamaan, percaya atau tidak, kita akan makin rapat dengan orang tu. Kita akan, kalau tak bercakap satu hari, kita macam mana ni, rindu. Betul. Lepas tu maksudnya kenapa kita tak boleh create ataupun bina hubungan tu kita dengan Allah? Betul tak? Betul. Kalau kita ambil masa 3 minit setiap hari sebelum tidur, kita akan macam bercakap dengan Allah Tuhanku, ya Allah, aku hari ni aku nak bercakap denganmu ya Allah. Cakap santai. Sebenarnya hari ni aku ada jumpa seorang hamba-Mu ni ya Allah yang memang baik. Aku bersyukur sebab kau temukan aku dengan orang ini yang boleh banyak menasihati aku, membimbing aku, banyak beri ilmu agama lebih kepada aku ya Allah. Lepas tu nak jadikan cerita ya Allah, aku sampai pergi ke Damansara, contohnya macam tak ingat yang aku ada meeting dengan si Polan ini, sampaikan mereka ingat aku ni memang tak menepati masa. Kalau dengan kekuatanmu ya Allah, kudratmu ya Allah, kau bagilah aku untuk jadi orang yang lebih baik dalam menghormati masa, menepati masa. Cakap benda-benda simple je. Dan yang keempat ni selesaikan semua urusan besarmu. Urusan besarmu maksud sebelum tidur. Kalau seseorang itu tidak bangun dari tidur pada keesokan harinya untuk selama-lamanya. Maksudnya, selesaikan urusan besar dari segi harta, keluarga dan diri sendiri. Merancang apa terjadi selepas kematian sebelum tidur. Orang kata, gila kau ni nak tulis juga wasiat sebelum tidur. Sebenarnya, kalau fikir baik-baik, kita sebenarnya akan memuhasabahkan diri. Kalau kita ambil masa, ambil kertas, tulis. Simple je. Cakap okey, kalau aku katakanlah ada keluarga semua kan, kalau aku mati, rumah aku ni aku nak bagi ke ini, kalau harta aku gini. Setelah langsung kita akan cakap Allah dulu. Maksudnya mati tu bila-bila masa sahaja. Wallahi, tidur itu satu nikmat. Nikmat yang bukan semua orang dapat. Orang ada je kawan-kawan saya yang muda-muda yang tak boleh tidur malam. Yang 3-4 pagi baru lelap mata. Allah. Kan? Subuh kat beres Subuh beres Dan saya
Dan saya came across this ayat dalam surah Az-Zumar yang 42 di mana Allah orang tak explain tentang bila kita tidur, Allah mematikan jiwa-jiwa kita. Allah ambil nyawa kita buat sementara, dan sekiranya ditakdirkan kita mati dalam tidur, Allah tidak akan memulangkan nyawa itu. Dan sekiranya tidak ditakdirkan kita mati dalam tidur kita, Allah akan kembalikan nyawa kita, jiwa kita kepada kita. Masya-Allah. Kan? Maksudnya tidur itu adalah small death, kematian kecil. Alhamdulillah. Sebab itulah kita diajar masa tadika dulu, alhamdulillahillazi ahyana ba'da, pandai. Sekolah pasti dulu tak? Okay, thank you Nolafa. Ada lagi ke? Saya cuma nak share satu doa yang Yes, please, doa please. Rasulullah sebelum tidur saja. Yes. Saya ada tulis kat sini. Sekejap ya saya cari. Okay, cari dulu, search Google dulu. Okey, dia kata macam ni. Ini adalah sebelum tidur Rasulullah akan doa ini, ya Allah ya Tuhanku, jika ditakdirkan kau akan mengambil nyawa aku dalam tidurku, maka ampunilah aku. Jika ditakdirkan kau akan menghantar kembali nyawa aku kepadaku, maka lindungilah ia seperti mana kau lindungi hamba-hambamu yang soleh. Masya-Allah. Kok What a Kelantan very pun tak, kok Kelantan pun powerful tak apa tak? Kok Kelantan aku tak apa. Oh, tak. Ya Allah, kalaulah aku mati malam ni, ya Allah, tak? Gitu tak? Acu terjemah kok Kelantan. Ya Allah kan. Nakal pula. Tak. Buat sorang-sorang tak nakal. Kena Oh, sorry, serius. insya-Allah. Okay.